Okay, pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, kita buka kelas kita pada pagi ini secara online dengan tasbih kifarah dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik pelajar, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, so, hari ini kita masih tajuk yang sama Cuma hari ini kita boleh cikgu kenal Izzuan tak? Boleh buka audio ke cikgu nak kenal? Izzuan ada kat dalam ni. Cikgu Ada, nanti cikgu. sebagai wakil. Boleh buka audio ke? Cikgu nak tengok. Ada, cikgu. Okay, Izzuan kat mana sekarang? Ada kat rumah cikgu sekarang ni. Okay, pelajar, cikgu dah maklum dalam WhatsApp group. So, Izzuan cikgu lantik sebagai wakil kelas. Jadi, apa-apa saja pelajar yang berkaitan dengan isu kelas, berhubunglah dulu dengan Izzuan. Nanti Izzuan akan wakil lah untuk apa bersemuka dengan cikgu. Nanti kalau ada hal-hal yang memerlukan untuk kita cikgu jumpa dia secara face to face, cikgu boleh panggil Izzuan lah. Okay. 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 So, kita tengok ada soalan ni daripada Fatin Amanina. Cikgu, saya nak tanya berkaitan dengan assignment untuk objektif just come out daripada jurnal atau objektif itu daripada kita sendiri berdasarkan jurnal dan pemahaman kita. Okey, bila kita sikit tentang jurnal. So kalau berkaitan dengan jurnal tu, objektif jurnal ni kita ambil objektif yang memang daripada jurnal dan kita akan komen penambahan tu daripada ulasan dan juga jurnal tu kita ada dua jurnal sesuai ada baiknya kalau kamu ambil tema yang sama tema yang sama. So jurnal dua dan satu dalam negara dan luar negara ambil tema yang sama lah supaya senang kamu nampak ulasan. Okey. Okey, so kita sambung so sebelum cikgu mula kita akan masuk ke tajuk next semester next class. Kita mungkin akan masuk kepada substance abuse tentang faktor ni banyak tau kalau cikgu bentang dia akan sikit membosankan jadi dia akan banyak. Jadi kalau pelajar tak faham benda ni akan membuatkan pelajar akan macam terpinga-pinga. Jadi cikgu bincang dengan Dr. Fazliatun macam mana. So kita akan bagi tajuk-tajuk ni untuk buat pelajar buat pembentangan. So pelajar boleh gunakan medium platform ni Webex, just macam nanti share je dokumen dan kita boleh buat pembentangan teruslah. So kalau kata kat sini saya terima ada 10 kumpulan. Okay, ada 10 kumpulan. So cikgu baca lah kumpulan dan cikgu anggap assume nama yang pertama tu adalah kumpulan pertama apa tu nama pertama tu adalah ketua kumpulan lah. Okey. Kumpulan pertama iaitu yang akan mengambil AADK Putrajaya So ketua dia ataupun nombor yang pertama iaitu Aini Najwa binti Asri. So kumpulan pertama. So tempat yang akan individu yang akan ditemuduga, pegawai pemulihan yang akan ditemuduga adalah daripada AADK Putrajaya. Baik, seterusnya AADK Daerah Kota Baru Kelantan iaitu kumpulan 2. So ketua dia adalah Aida Sofia binti Muhammad Fauzi Baik, yang ketiga AADK Brickfield iaitu ketua dia adalah Akrimi Maswa binti Muhammad Sahil. Ini kumpulan ketiga, dia akan menemui pegawai pemulihan daripada AADK Brickfield Baik, kumpulan yang keempat iaitu yang akan menemuduga pegawai AADK Lubuk Jom Pasir Mas diketuai oleh Nik Maizatul Akmal binti Nik Jafar Seterusnya kumpulan kelima iaitu AADK Daerah Manjung iaitu yang diketuai oleh Nur Azira
kumpulan 6 pencara marang. Yang ni akan diketuai oleh Amina Nabila Azami. Kumpulan 6. Baik. Seterusnya kumpulan 7 daripada ADK Pasir Putih. Yang ni diketuai oleh Aina Akmalia binti Alias. Seterusnya yang ke-8 ADK Kuantan. ADK Kuantan diketuai oleh Nur Izzati Fatihah binti Mahadi. Nur Izzati Fatihah binti Mahadi. Yang ke-9 adalah 9 tidak ada lagi tempat. Okey, siapa kumpulan 9? Nur Amaya binti Muhammad Yusof. Nur Amaya ada? Boleh bagi respon sikit? Umayyah, Cikgu Umayyah. Dia line tak berapa nak ada. Tapi kita orang ambil Rumah Rakan Islah. Rumah Rakan Islah Dekat mana Dekat... Kejap. Setiu Terengganu. Rumah Rakan Islah Setiu Terengganu. Okey, cantik. Okey, 10 ADK Kuala Terengganu yang diketuai oleh Nur Atika binti Roslan. Betul Okey, baik pelajar. So bagi kita punya pembentangan kelas ni lebih interaktif. Jadi cikgu akan bagi beberapa tajuk untuk pembentangan secara permulaan Okey, dalam pembentangan hanya dalam 5-10 minit saja. Iaitu pembentangan kita akan tengok pembentangan ada apa ni? Slide tentang bahan-bahan Okey. Sekejap kita tengok sekejap Okey, cikgu akan kongsi. Ini adalah tajuk kita untuk apa ni jenis-jenis dadah jenis-jenis dadah. Nak cikgu share. Okey. Pelajar boleh nampak The major substance of addition. Boleh nampak pelajar? Nampak cikgu, nampak. Okey, baik. So kita ada 10 kumpulan. So cikgu harap semua ambil take note Sama akan membentangkan jenis-jenis dadah ni. Ada beberapa jenis dadah. Dan juga ada yang akan ambil keterangan dadah. Kumpulan-kumpulan yang hujung akan ambil perkelasan dadah dan juga kaedah dan kesan pengambilan dadah So, bagi kumpulan pertama, dia akan ambil dadah jenis depression. Depression iaitu dadah jenis penenang. So, pelajar akan ceritakan apakah dadah jenis depression. Depression ni adalah dadah jenis penenang dia dadah jenis penenang. Itu kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 boleh take note. So, boleh buat slide dan juga pembentangan. Okey, nanti masa next class cikgu akan maklumkan dalam WhatsApp group. Okey, so kumpulan 1 akan menerangkan dengan secara lebih mendalam apakah dadah yang diketikkan adalah dadah jenis depression ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai dadah jenis dadah penenang Itu kumpulan pertama. So kumpulan 2 iaitu dia akan ambil dadah jenis stimulan. Stimulan ni adalah dadah jenis perangsang. Dadah jenis perangsang. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga iaitu dari ADK Brickfield, dia akan ambil dadah jenis cannabinoid ataupun cannabis ataupun dalam bahasa Melayu panggil dadah jenis ganja Ganja. Ada setengah panggil cannabinoid, satu panggil marijuana. Okey, sama tu sebenarnya dadah jenis yang sama. Okey, dadah yang ketiga iaitu hallucinogen. Okey, hallucinogen ini ada kumpulan 4. Kumpulan 4 akan bentang dadah jenis hallucinogen. Dan yang kelima, dadah jenis opiat. Okey, opiat itu kumpulan kelima akan ambil dadah jenis opiat. Yang keenam, dadah jenis inhalant. 6 dia tak ada sebut kat sini tapi dia ada compound. Dia akan ambil dadah jenis inhalant. Okey. Dan kumpulan 7 akan bentangkan dadah yang dipanggil sebagai ketum dan juga anabolic steroid. Okey, anabinoid steroid. Okey, yang ni
dan juga daun ketum. Itu kumpulan ke-7. Okey, kumpulan ke-8 akan bentangkan apakah ubat-ubat yang telah disalahgunakan. Dia bermula dengan ubat tapi disalahgunakan. Contoh ubat batuk, banyak lagi ubat batuk, lagi paracetamol. Yang ni akan dibentangkan oleh kumpulan 8. Okey. Okey, kumpulan 9 akan bentang kepada dia akan menceritakan perkelasan dadah. Okay, dadah ni ada banyak kelas, ada banyak jenis. Jadi dia akan buat perkelasan dadah tu dari segi jenis, dari segi kategori dia, dari segi jadual dia. Yang ni kumpulan 9 akan buat perkelasan dadah ni. Okey. Dan kenapa dadah ni dipanggil macam ni, apakah jadual dia? Ini kumpulan 9 akan ambil. Dan kumpulan 10 daripada ADK Kuala Terengganu dia akan bentangkan kaedah-kaedah dan kesan pengambilan dadah. Contoh apa kaedah? Kalau kat sini dia ada macam-macam cara dia ambil. Ada dadah dia ambil secara hidung, dia ada beberapa kaedah dia ambil, how people take the drugs, and then apa kesan dia. Apa kesan kalau dia ambil melalui hidung dan apa kesan dia minum dan melalui soluble ni, apa beza dia. Yang ni akan diterangkan oleh kumpulan 10. So kita bila awak buat macam ni awak akan lebih faham. Dan cikgu akan masuk sikit-sikit sebab kalau kamu tengok slide kita ni untuk the major substance abuse ni ada 91 slide. Oh, yang ni kalau cikgu bentang ni boleh pening kepala awak ni. Sebab cikgu akan pergi go through. Jadi untuk nak kita lebih cantik, lebih interaktif, jadi kita akan gunakan pembentangan lah. Jangan risau pembentangan secara ringkas saja hingga 5 ke 10 minit dan kita akan bincang. Ini kita nak tengok pelajar-pelajar berkongsi lah pembentangan dan melalui platform ni. Jadi pelajar akan guna macam mana nak guna sharing. Macam mana awak bincanglah dengan kawan-kawan kamu awak nak bentang, guna slide ke, guna video, tapi cikgu nampak sesuai boleh pakai slide presentation, lepas tu awak boleh nyatakanlah dekat situ. Okay, so kita akan mula mungkin minggu lagi satu minggu ni dah minggu lagi satu dan kumpulan 1 kena bersiap sedialah. Semua kumpulan pun akan kena jadi kumpulan 1 lebih bersiap sedia. Okey okey, hari ni 21. Okey, tengok ada soalan tak? Okey, cikgu kumpulan 8 perlu bentang apa? Saya tak dengar, tersekat-sekat. Nombor 8 okey, adalah ubat-ubat yang disalahguna. Okey, terima kasih Puteri. Okey, itu yang kita akan bentanglah pelajar. Tak apa, dadah ni pelajar banyak betul kat internet, banyak ADK. Jadi pelajar susunlah nota cantik dan menarik supaya pelajar bagi kawan-kawan kita faham. Okey? Okey. Baik, hari ni kita sambung sedikit kita punya tajuk yang selepas iaitu etologi kan. Okey. Jadi kita dah bentang. So kita ambil introduction hari tu. Okey, pelajar ini kita cikgu ulang sedikit je lah. So kita kena faham apa yang dimasukkan dengan substance abuse, substance drug abuse, substance abuse dan substance or drug abuse. Okey, substance ni adalah satu bahan satu bahan yang mana dia boleh mempengaruhi. Satu bahan yang boleh mempengaruhi kita punya mood ataupun sistem tubuh kita. Kadang-kadang kita boleh, itu kadang-kadang pelajar tengok tak? Kadang-kadang orang ambil alkohol dia boleh jadi macam hilang pertimbangan. Jalan tu tak berapa betul, terlibat dengan kemalangan So kita panggil dia satu bahan yang boleh mengubah mood kita. So kenapa kita panggil abuse ataupun penyalahgunaan? Apabila digunakan ia memberi kesan yang buruk kepada diri kita dan juga orang persekitaran. Jadi kita selalu menggunakan sesuatu bahan itu yang memberi harm pada diri, harm for yourself and harm from others. Okay? Harm to yourself and harm to others. Jadi itu dipanggil sebagai system abuse. Okay? Dan kalau kita tengok, kita Malaysia kita pakai dadah. Dadah ni adalah dipanggil sebagai illegal. Kita tak boleh pakai, memang salah di segi undang-undang. Cuma kita dalam substance abuse ni kita bukan sahaja lihat kepada drug saja iaitu dadah yang kita memang tahu salah dari segi undang-undang, tetapi kita juga mengkaji tentang pengaruh alkohol ataupun alkohol dan juga tembakau atau nikotin.
itu juga dikategorikan sebagai substance, substance abuse, iaitu penyalahgunaan bahan yang mana dia boleh menyebabkan kita ada ketagihan sama ada tinggi dan rendah. Jadi kalau di setengah buku dia panggil ATOD, maksudnya that's mean A for alcohol, T for tembakau, OD stand for other drugs. Other drugs ni yang illegal lah. Macam kita ada ganja, candu, morfin, itu kategori dadah. So kalau kita substance abuse ini, kita merangkumi semua tu. Okay? Dan kenapa kita panggil dia abuse? Kerana penggunaan itu memberi kesan yang negatif kepada diri dan juga orang persekitarannya. Paling mudah kita tengok seseorang yang ambil alkohol, kadang-kadang dia boleh hilang pertimbangan. Kalau dia memandu kereta, dia boleh membahayakan orang lain. Dia sendiri tak boleh kawal diri dia. Dia pun tak sedar apa yang dia laku. Disebabkan itu dia terlibat dengan kemalangan. Jadi kita perlu kawal benda ni, substance abuse ni. Okey, jadi kita dah bincang sedikit apa yang dimaksudkan dengan addiction. Okey, addiction. So salah satu benda yang menyebabkan seseorang itu dikatakan substance abuse apabila dia menggunakan barang itu yang menyebabkan dia addiction. Menyebabkan dia addiction maksudnya ketagihan. So bila mengalami fasa ketagihan tu belajar-belajar, dia akan hilang kuasa untuk kawal diri dia. Contoh macam kalau kita mabuk kan, dia tak tahu apa dia cakap pun tak ingat, dia tak boleh kawal apa yang dia cakap, perbuatan dia, jalan terhoyong-hayang. Jadi the loss of willpower. Okay? Dan dia memberi kesan yang negatif. Memberi kesan yang negatif. Lepas tu dia punya kehidupan unmanageable, tidak boleh unmanageable lifestyle, dan dia juga tolerance dan withdrawal. Apa yang dimaksudkan dengan tolerance belajar? Tolerance ni adalah sesuatu pengambilan bahan itu, dia akan tambah lagi, dia akan menambah dos pengambilan dia kerana untuk mendapatkan same effect. Maksudnya nak mendapatkan satu kesan high yang sama. Okay? Macam dulu dia ambil satu dos, dia boleh dapat kesan high, khayal. Tapi besok seminggu akan datang, dia ambil satu dos tapi dia tak dapat kesan yang high tu. Sebab dia punya badan di bahagian liver, di bahagian hati, liver dia, dia tak boleh nak bertindak balas dah. Jadi dia terpaksa ambil 2 dos. Dan dia akan ambil berulang-ulang dan bukan saja dia ambil pada kuantiti yang banyak, dia akan ambil berulang-ulang, frequency use. Ini yang dikatakan tolerance. Dia sudah tolerance dengan bahan itu. Jadi dia akan ambil lebih supaya nak mendapatkan efek yang sama, the same effect, atau yang kita panggil selalu khayal, high. Okay. And then withdrawal adalah suatu simptom ataupun sindrom penarikan, iaitu kita akan dapat satu simptom yang membuatkan badan kita tak selesa kalau kita tidak ambil benda itu. Kalau kita tak ambil bahan tu, contohnya kalau kita tidak ambil katakan hari itu kita tak ambil ganja, jadi kita rasa kita sweet, kita rasa gelisah. Jadi itu adalah tanda-tanda kita sudah masuk fasa withdrawal. Itu withdrawal syndrome. Maksudnya kita sudah mencapai sindrom penarikan dan pengenduran badan kita. Okay? Dan dia akan menyebabkan psychological dependence, iaitu kita rasa craving nak makan, kita rasa teringat. Hidup kita rasa teringat, terbayang-bayang dada. Dan physical dependence macam tu lah. Kita akan ada macam rasa macam tadi itulah withdrawal syndrome tu, seperti kita rasa macam letih, mudah marah, tak dapat nak fokus. Itu salah satu physical dependence. Okey, hari itu kita bincang, cikgu bincang aktivitas lalu je. Kita ada 5 modul 5 modul utama yang kita akan lihat, iaitu biological perspective, psychological perspective, sociological perspective, dan juga biopsychosocial ataupun kita panggil sebagai integrated perspective. So, di dalam biologi perspektif, penagihan ini ataupun penyalahgunaan bahan ini hingga menyebabkan ketagihan ini kita lihat, kita panggil dia sebagai disease model. So, disease model ni kita lihat bahawa seseorang yang penagih dadah ni kita lihat dia sebagai berpenyakit. Dia berpenyakit. Kita tengok sedikit beberapa nota yang kita telah buat secara ringkas. Okay. Disease model. Iaitu dia digunakan, dia ada 3 fasa.
disease model ni dia ada predominant ni adalah fasa yang iaitu fasa pertama lah. So apa ciri-ciri dia? Dia sebenarnya mula-mula ambil dadah ni dia macam nak prodromal ni adalah fasa dia nak ambil sebagai mula-mula dia nak ambil dadah tu disebabkan untuk nak relief pain. Pain ni macam-macam lah, kesakitan, untuk fizikal ke, emosi ke atau stres, dia nak kurangkan. So and then dia akan jadi middle and crucial. Crucial ni apabila dia sudah memberi kesan kepada pekerjaan dia, family, financial dan attitude dia. Jadi dia sudah mempengaruhi. Yang ini dah sudah masuk fasa crucial stage kalau dia seseorang itu melahirkan. So penagihan ni ada 3 stage dia dalam disease model. Pada predominant, middle and crucial, iaitu fasa yang mana crucial ni mula-mula dia ambil dadah ni, contoh dia ambil alkohol dia ambil alkohol. So bila dia ambil alkohol ni, mula-mula dia ambil alkohol tu untuk nak hilangkan, nak kurangkan rasa pain dia, rasa sakit dia. Sakit tu boleh jadi dari segi sakit emosi, sakit fizikal, dari segi stres. Jadi dia ambil untuk release pain. Sebab bila dia ambil dadah tu dia boleh rasa lebih tenang. Kemudian bila dia dah masuk crucial ataupun middle, maksudnya dia sudah mengganggu dia punya pekerjaan, family dan hubungan dan kekewangan dan juga attitude. Jadi dia sudah mempengaruhi dan dia sudah ada physical tolerance. Maksudnya dia nak minum tu bertambah. Kalau dia kata bertambah dan boleh dikatakan setiap ketika dia nak ambil alkohol. Kita kata pasal alkohol dan akan jadi kronik apabila dia punya kesihatan makin menjadi bertambah teruk dan dia akan mempengaruhi kerosakan pada otak dan akan menyebabkan dia perlu dibawa ke pusat rawatan lebih lanjut. Okey, itu antara biological perspektif lah disease model. Dan kita tengok cara yang paling cara paling berkesan untuk merawat kalau seseorang itu dari penagihan itu dipanggil abstinent. So apa maksud abstinent ni adalah kita kalau boleh jangan ambil bahan tu. Kita akan larang jangan ambil bahan tu langsung sebab jika kita ambil bahan tu penyakit become worse, getting worse. Okay, itu dia. So dia punya dalam istilah disease model ni pelajar-pelajar, kita tak akan kata penyakit penagihan ni akan sembuh sepenuhnya. Cure. Maksudnya sembuh sepenuhnya. Tidak akan ada istilah sembuh sepenuhnya. Tetapi apabila dia menjalani rawatan, sebenarnya ia telah mengalami fasa yang dipanggil proses, maksudnya menjadi lebih baik dan dia tidak ambil lagi ketagihan tu. Tapi untuk totally cure ataupun penuh sepenuhnya memang susah. So kaedah rawatan untuk biologi perspektif ini iaitu daripada disease model atau teori, disease teori mengatakan bahawa cara paling baik untuk penagihan ini adalah tinggalkan bahan tu. Tinggal mengambil bahan tu. Kalau dia rasa mabuk, tinggalkan alkohol. Okey, tinggalkan alkohol. Itu adalah cara yang paling baik yang boleh digunakan. Dan tinggalkan, maksudnya dia punya istilah yang digunakan ialah if you don't want to get shoot, don't go where the shooting is. Maksudnya jika kamu tak nak kena tembak, jangan pergi ke tempat padang tembak tu. Okey, jadi jauh. Kalau katakan dalam pendekatan ni, kalau kita disease model tu dia biasa ambil alkohol di kelab-kelab, jadi jangan pergi kelab-kelab tu sebab itu akan trigger awak untuk ambil. Jadi cara paling baik untuk recovering ataupun untuk treatment untuk mereka yang terlibat dengan penagihan dalam disease model itu ialah abstinent. Itu jangan ambil bahan tu. Okey, macam contoh kalau kecil manis, diabetes, perkara paling baik adalah abstinent daripada ambil gula. Itu contoh dia. Kedua daripada genetic model. Okey, di genetic model. So dalam genetik model ni, dia mengkaji tentang genetik. Okay. Dia mengkaji tentang genetik. Yang kajian-kajian dijalankan adalah berkaitan dengan twin study, adaptation study, biological research dan genetic method. Jadi dia tengok ibu bapa yang kembar seiras. Jadi yang kembar seiras tu dia cuba tengok. Okay. Lepas tu dia buat dia kembar seiras tu dia asingkan dari segi persekitaran sebab kita nak tengok nature and nurture. Nature ni dari segi biological lah, genetic makeup. Nurture ni malah pemupukan, environment. Jadi untuk nak melihat sama ada penagihan ini daripada perspektif genetik, jadi dia pisahkan twins ni, seorang memang penagih, seorang yang tidak menagih. Jadi dia tengok persekitaran membantu atau tidak atau menyumbang atau tidak kepada ketagihan ni. Yang kedua, adoption family iaitu keluarga angkat.
Bagi ibu bapa yang mana terlibat dengan alkohol, dia ambil seorang anak dia tu letak di keluarga angkat ya, yang tidak terlibat dengan alkohol. Jadi dia tengok ada tak kesan dia. Okey. Jadi dalam kajian dia menunjukkan bahawa memang 50 hingga 60% dia genetik ni menyumbang kepada ketagihan. Tapi dalam kajian ni dia banyak lebih kepada penagihan alkohol. Ya, ada lebih kepada 50 hingga 60% yang mempengaruhi lah seseorang itu terlibat dengan penagihan seperti alkohol ini adalah ada je wujudnya kaitannya dengan genetik model adalah iaitu pembawaan pewarisan, dikata pewarisan genetik tadi itu memang ada ya. Okey. Dan seterusnya kita tengok pula daripada neurobiological model. So daripada neurobiological model ni kita lihat daripada chemical messenger neurotransmitter our brains lah, dia akan tengok. So kita tengok masa hari tu cikgu bincang dengan pelajar, kita dah sama-sama tengok video bahawa bila kita mengambil dadah ni dia sebenarnya dia merangsang satu hormon hormon dopamin. Bukan saja hormon dopamin ni, banyak lagi serotonin, GABA. Tapi kalau contohnya dadah jenis opiat contohnya dadah candu, heroin, morfin ni dia banyak mengeluarkan satu jenis neurotransmitter iaitu dipanggil dopamin di limbic system kita, iaitu benda yang mengawal mengawal emosi kita. Dia keluarkan situ banyak rembesan dopamin. So dopamin ni ada jenis neurotransmitter yang membuatkan kita rasa happy. So kita ni kalau happy, hormon dopamin tu akan keluar. Jadi tetapi bila kita mengambil bahan ni, kita mengambil substance abuse, contoh dadah jenis opiat, jadi dia merembeskan banyak dadah jenis, dia merembeskan banyak neurotransmitter dopamin yang menyebabkan kita rasa seronok ataupun dengan istilah yang dipanggil sebagai euforia. Yang kita rasa terlalu seronok tanpa sebab. Biasa kita seronok ni sebab ada sebab. Contoh kita berjaya dalam peperiksaan, kita diberi pujian, kita makan makanan yang sedap, kita orang buat lawak, kita ketawa. Jadi hormon dopamin tu keluar. Jadi hormon dopamin tu dia rembes. Tapi bila kita ambil bahan ada setengah dadah tu dia mengaktifkan pengeluaran dopamin tu buat kita boleh euforia tanpa ada sebab yang tertentu. Sekarang ni kita akan tengok pula daripada perspektif psikologi. So daripada perspektif psikologi kita ada moral model. Moral model ni senang nak faham, dia melihat seseorang yang ambil dadah ni dia mengalami seorang yang kita katakan seorang yang mempunyai orang yang jahat dan berdosa. Mereka tidak boleh kawal moral mereka. Mereka mempunyai moral yang rendah. Jadi orang yang jahat ataupun orang yang berdosa, orang yang ambil dadah ni adalah orang yang biasanya orang yang jahat dan juga orang yang berdosa. Itu daripada moral model. Dan moral model ini dia fokus kepada, dia melihat bahawa manusia ini mempunyai pilihan. Manusia mempunyai pilihan dan mereka perlu bertanggungjawab dengan pilihan mereka buat. Jadi dia melihat dalam perspektif ini banyak digunakan tindakan punishment ataupun menggunakan pendekatan spiritual untuk menyedarkan penagih ini bahawa dia perlu mengambil tindakan yang betul dan membuat satu pilihan yang betul, tidak mengambil dadah. So sekiranya anda mengambil dadah, anda adalah seorang yang rendah moral dia. Jadi kita kena tingkatkan balik moral dan kesedaran dia. Ini adalah mengikut perspektif moral model. Iaitu sesiapa yang ambil dadah, dia adalah orang yang jahat dan mempunyai dia adalah insan berdosa. Dan kekurangan daripada model ini, jadi mereka yang terlibat dengan dadah ini, daripada kelemahan teori yang kita lihat ni, apabila seseorang itu melihat seseorang itu yang mengambil dadah ni daripada perspektif moral model, jadi orang ni akan jadi stigma. Jadi diorang takut nak mendapatkan rawatan sebab diorang akan dipersalahkan. Tapi kebaikan model ini, dia nak menjadikan kita manusia itu lebih bertanggungjawab dengan apa tindakan yang kita buat. Ini kelebihan daripada moral model lah. Kalau dia punya kekurangan moral model ni ataupun moral teori ni, nak beritahu bahawa dia akan wujud stigma masyarakat. Stigma masyarakat bahawa mereka yang terlibat dengan dadah ni adalah orang yang berdosa dan jahat. Jadi itu dia punya kelemahan dari segi moral model. Cognitive behaviour model, kita tengok, yang ni kita melihat bahawa seseorang mengambil sesuatu dadah ni ada disebabkan ada positive reinforcement ataupun peneguhan ataupun reward. Contoh, apakah positive reinforcement kalau dia ambil dadah? Satu, dia rasa seronok.
Kedua mungkin ada kawan-kawan. So bila dia merokok, atau ada yang merokok ataupun minum alkohol ataupun dia ada kawan-kawan, dia rasa diri dia tak sunyi. Jadi kalau dia tak ambil, dia rasa lonely, dia rasa keseorangan. Jadi positif reinforcement itulah yang menyebabkan seseorang itu mengambil dadah. Jadi CBT, Cognitive Behavioral Model atau Behavioral Therapy, dia melihat bahawa seseorang yang mengambil dadah itu atas faktor positive reinforcement atau reward yang dia dapat. Jadi manusia akan mengulangi dipanggil dia punya tingkah laku, di mana akan meneruskan tingkah lakunya sekiranya tingkah laku itu mendapat reward atau penghargaan ke reward ataupun positive reinforcement. Ini adalah contoh, salah satu contoh model kenapa, apa sebab seseorang itu terlibat dengan dadah. Okay? Sebabnya adalah positive reinforcement. So bila dia ambil, benda tu menyebabkan dia ketagih dan dia tidak boleh nak kawal lagi. So become a habit. Dia sudah jadi salah satu tabiat dia. So bila menjadi satu tabiat dia susah untuk tinggalkan. So pagi je, contoh pagi je dia akan ambil rokok. Pagi saja dia akan minum air ambil alkohol. Lepas makannya dia akan isap rokok. Lepas makannya dia mesti isap rokok. Jadi benda tu become the habit. Tapi mula-mula dia buat benda tu mungkin disebabkan dia rasa lebih dia akan rasa lebih selesa atau lebih rasa tenang dan dia akan rasa ada kawan. Jadi lama-lama benda tu dia akan menjadi dia akan menjadi habit. Dan apabila dia tinggalkan dia akan, kalau kata dia nak cuba orang kata break the habit tadi tu, cuba nak pecahkan rantaian tu, dia akan ada withdrawal symptom tadi tu. Jadi dia tak selesa. Jadi dia teruskan lagi hinggalah akhirnya dia menyalahgunakan bahan, akhirnya masuk ke dalam fasa ketagihan. Learning model So learning model ni dia mengatakan bahawa manusia ini adalah produk kepada pembelajaran. So dia belajar melalui persekitaran. Jadi learning theory assume that alcohol or drug use result in a decreased uncomfortable psychological state such as anxiety, stress, or tension, thus providing positive response to user lah. So dalam learning model ni pun sama macam CBT juga. Dia melihat bahawa kita mengambil dadah ni sebab dia belajar. Dia belajar bahawa bila dia ambil dadah, dia rasa lebih okey. So kalau dia tertekan, dia ambil dadah, dia rasa lebih kurang tertekan tu atau kurang kebimbangan dia. Jadi di situ dia belajar. Dia belajar dan dia termotivasi untuk mengambil lagi dadah. Itu adalah satu sebab dan kesan melalui perspektif psikologi learning model. Dia melihat seseorang itu mengambil dadah disebabkan oleh pembelajaran tadi tu. Okey? Itu learning model. Dan kita tengok juga psychodynamic model. Okey? Kalau kita tengok psychodynamic model ni, pengasas dia adalah Sigmund Freud. Kalau kita cakap saja tentang psychodynamic ni, kita tidak boleh lari daripada ego dan unconscious conflict, iaitu minda bawah sedar kita. Yang mana minda bawah sedar kita ni adalah dia bergantung kepada pengalaman lalu kita yang tidak dapat dipisahkan dan hingga menjadi lekatan. So contoh dekat sini dia bagi kenapa seseorang itu terlibat dengan dadah, sebab mungkin adequate parenting, mungkin dia ada terlibat dengan cara dia dibesarkan, atau attachment disorder, dia rasa macam kecelaruan untuk bersama, untuk mewujudkan bonding, ikatan, hostility, homosexual, menstruation. Jadi benda-benda yang negatif event ni pada zaman lepas tu, jika dia tidak dapat dipenuhi, jadi dia akan menyebabkan terlekat. Okey, dia menyebabkan terlekat dan akhirnya pelajar ini penagih ini cenderung untuk mengambil dadah. Itu salah satu sebabnya, sebab dia terlibat dengan konflik dalaman dia. Dan yang terakhir untuk psychological perspektif, melihat daripada personality theory model. Okay. Apa yang dikatakan dalam personality theory model ni, ataupun dia melihat bahawa seseorang yang terlibat dengan dadah ni ataupun terlibat dengan penagihan ini, dia mempunyai satu personality tertentu. Yang pastinya mereka yang terlibat dengan penagihan ini mempunyai satu personality yang lemah ataupun rapuh. Contohnya, dia suka bergantung pada orang lain,
pemikiran tidak matang, kalau membuat sesuatu tidak berfikir, mempunyai emosi yang tidak stabil dan tidak boleh, tidak ada coping skill yang bagus, mudah untuk marah, okey, dan mengalami kebimbangan dan kemurungan. Mereka yang begini dikatakan personality yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang cikgu sebutkan tadi, dia adalah golongan yang terdedah untuk terlibat dengan dadah. Disebabkan personality yang rapuh tadi, dia tercenderung untuk mengambil dadah untuk menguatkan balik personality dia. Contoh mereka yang mudah tertekan. Jadi bila dengan situasi yang rasa situasi di hal yang ramai, dia mudah tertekan. Jadi dia punya self confidence rendah. Jadi benda itu buat dia rasa tak selesa, jadi dia ambil dadah. Ya. Jadi dia ambil dadah untuk mengembalikan balik perasaan confident dia. Jadi disebabkan dia tak ada, dan dia juga punya personality yang suka bergantung dengan orang. Jadi apabila dia tidak bergantung dengan orang, dia rasa tak safety. So nak hilangkan perasaan tu, dia mengambil dadah. Ini adalah perspektif personality. Dan sociological perspektif ataupun family model. Yang ni kita boleh tengok daripada perspektif sosial ni adalah juga dari segi budaya. Sebab kita tengok kadang-kadang dalam teori ni dia beritahu kita bahawa faktor family faktor family juga dia boleh mempengaruhi seseorang itu terlibat dengan dadah. Contohnya kalau family dia seorang yang mempunyai gaya keibuapan yang terlalu keras, contohnya terlalu autokratik, ni tak boleh, tu tak boleh, jadi akan membuatkan anak mudah tertekan dan menyebabkan anak juga cenderung untuk mudah untuk ambil dadah. Jika kalau anak itu dibesarkan dengan permisif ataupun laissez-faire, tidak ambil berat, kau nak pergi mana pergilah, tak ambil berat sangat tentang keluarga, maka anak ini juga pun boleh terdedah, ada mudah terdedah, dipanggil vulnerable untuk mudah terdedah dengan gejala penyalahgunaan bahan yang seterusnya menyebabkan penagihan. Okay, itu dan ada juga setengah budaya kalau kita tengok setengah budaya, contohnya ada di kalau ada setengah perayaan tu yang kadang-kadang perayaan tu memang dia kena ambil alkohol kan sebagai upacara keagamaan. Sebab nak buat kita lebih tenang. Contoh ada juga majlis-majlis perkahwinan yang memang ambil alkohol dan dia beranggap benda tu biasa. Seperti perkahwinan ada ritual-ritual tertentu yang menyebabkan kita perlu ambil benda itu. Okay, ada majlis sekarang menyambut hari kerajaan, tentunya Merry Christmas. Dadah itu dianggap sebagai satu minuman yang biasa. Atau alkohol itu contohnya minuman keras itu dianggap satu minuman yang biasa. Dan itu juga sebenarnya budaya yang dibentuk itu juga boleh mempengaruhi individu itu untuk mengambil dadah tadi ataupun mengambil alkohol lah kat sini. Jadi ada yang orang gunakan air ketum itu sebagai satu budaya mereka untuk menjadi lebih kuat. Kadang-kadang nak bagi mereka lebih tenaga, mereka pun ambil air ketum. Jadi bila dia ambil ketum, benda itu dianggap benda itu biasa. Tapi apabila satu fasa, dia akan menyebabkan seseorang itu ketagihan. Jadi inilah, dan melalui sociological perspektif, dia juga melihat family. Okey, bukan saja family dalam social culture ni juga dia melihat sebagai peer groups rakan sebaya dan juga budaya sangat mempengaruhi seseorang itu terlibat dengan dadah tadi tu. Okey, ini dah cerita tadi. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan biopsychosocial perspektif ataupun kita panggil sebagai integrated perspektif. Integrated perspektif. Okey, yang mana dia terlibat, dia akan melibatkan semua aspek. Dia tidak melihat satu faktor tunggal yang menyebabkan seseorang itu terlibat dengan dadah. Tetapi dia melibatkan neurobiological, iaitu biologi kita, psikologi kita dan juga persekitaran kita. Persekitaran iaitu segi budaya, family juga mempengaruhi seseorang itu. Kenapa seseorang itu terlibat? Sebab seseorang itu terlibat dengan dadah. Jadi dia integral model ini dia melibatkan kepada 3 faktor utama, iaitu agent, iaitu drug, cause itu person itu sendiri, dan environment. So setiap 3 elemen ini akan memberi impact atau memberi kesan kepada kenapa seseorang itu mengambil dadah. Jadi dia ada interaksi. Kita tengok when the agent
or drug interact with the host, iaitu person, it is important to realize that there are variety of factor in the host, including person, genetic, cognitive. Kalau host saja ni, host ni maksudnya person itu, dia kita akan lihat daripada faktor genetik, kognitif dia, expectation, family background. Jadi dia akan lihat pada perspektif tu. Jadi environment factor juga dia akan lihat daripada segi social, political, culture and economic variable. So maknanya pelajar, ketiga-tiga ejen ini dia antara saling berkaitan antara satu sama lain. Menyebabkan kenapa, yang ni menyebabkan kenapa seseorang itu terlibat dengan dadah. So itulah cikgu ulang balik, kita ada, jadi adalah model-model atau teori-teori yang menjelaskan kenapa seseorang itu, sebab dan kesan, sebab faktor kenapa seseorang itu mengambil dadah. So bila berkata tentang etiologi, dia sebab causal. Causal ini maksudnya sebab dan akibat. Sebab dan kesan, sebab dan punca kenapa seseorang itu terlibat dengan dadah. So hari ini cikgu berminat, cikgu rasa ini saja yang cikgu nak terang untuk masa 1 jam ni. Dan mungkin pelajar-pelajar ada soalan, cikgu buka untuk soalan sekiranya ada. Okey, sekiranya pelajar ada soalan, silakan. Okey, saya cikgu nak tanya pasal psychological perspektif yang berkaitan dengan psychodynamic models. Sini saya kurang faham sikit. Baik, dalam psychodynamic, dia adalah salah satu teori yang berkaitan dengan manusia. Dia berkaitan dengan manusia. Dalam psychodynamic ni dia mengatakan bahawa manusia ni ada pengalaman lepas dia. So pengalaman lepas tu, yang macam contoh pengalaman lepas yang kita katakan pengalaman lepas yang contohnya dia ada trauma. Trauma tu dia tak hilang tau. Dia akan simpan ke bawah dalam subconscious mind. Kalau dia akan terus terbawa. Jadi bila dia trigger dengan sesuatu situasi yang sama, dia akan merangsang subconscious mind dia. Contoh kita ada pengalaman lemas, pengalaman lemas. So bila kita ada pengalaman lemas, kita akan fobia untuk mandi laut ataupun mandi sungai sebab kita pengalaman tadi. Maknanya pengalaman kita takut fobia untuk mandi tadi tu adalah pengalaman lepas kita. Kita pernah lemas. Jadi dia tak hilang, dia akan masuk dalam subconscious mind kita. So bila kawan-kawan kita ajak kita pergi berenang, kita rasa takut. Jadi dia melihatkan mereka yang terlibat dengan ambil dadah ni, mereka ada satu subconscious minda bawah sedar tengah pengalaman tertentu. Jadi dia mungkin ambil dadah tu sebab pengalaman lepas dia. Contoh lagi satu, katakan kita mudah bimbang. Kita ada low self-confidence. Kenapa kita low self-confidence? Disebabkan pengalaman lepas kita. Sebab dahulu kita mungkin selalu dia kena ejek ataupun kita takut untuk buat presentation di hadapan orang ramai. Sebab dahulu kita ada pengalaman masa kita buat pembentangan, kita pernah kena diejek. Jadi benda tu buat kita macam terganggu. Bila kata besok kita akan buat present, kita rasa terganggu. Perasaan ini akan mengganggu kita hingga kita tak boleh tidur. Jadi subconscious mind tadi yang tak baik tadi membuatkan seseorang itu cenderung untuk ambil dadah ataupun bahan-bahan untuk kembalikan balik, nak kawal balik perasaan fobia tadi ataupun takut. Jadi itulah perspektif psychodynamic. Dia mengatakan bahawa seseorang terlibat dengan dadah tu sebab ada subconscious mind dia tu yang dahulu tu terlekat pada zaman kanak-kanak dia tu. Okay? Yang menyebabkan ego dia tu. Ego tu adalah yang eksekutif, yang dia melaksanakan tu. Sebabkan ada pengalaman lepas tadi tu yang menyebabkan dia mengambil dadah. Okay? So sila lagi, bagus soalan tu. So sila, siapa ada lagi soalan? Cikgu. Terima kasih Doktor. Sama. Okay, silakan. Putri Ya, untuk contohnya kalau in case orang tu dia ambil dadah untuk dia nak berjaga malam, dia nak buat kerja. Then dalam masa 3 hari dia perlu buat kerja dan hari yang terakhir dia kena driving contohnya. Dia kena driving and masa driving tu dia sepertinya contoh macam dia tak terkawal, bawa laju. Memang orang kata dia pecut macam tak terkawal lah. Yang tu dah termasuk dalam
pasal ketika kronik ke untuk disease model ke? Dia macam ni kita boleh katakan tu sebagai abuse. Abuse ni penyalahgunaan. Dia dengan tujuan tau, dia dengan tujuan. Dia dengan tujuan untuk, macam contoh kita kalau kita penat, secara biologi kita kena tidur. Katakan secara biologi tu kita kena tidur, kita kena rehat. Tapi disebabkan mungkin ada faktor-faktor tertentu, kita ambil bahan tu. Dan bahan yang kita ambil tu, kita akan terjaga. Jadi bila kita terjaga sebenarnya kita tidak ada fasa normal. Nanti kan pelajar, bila kita ambil contoh kita ambil yang dadah biasa yang bagi kita berjaga ni, iaitu dadah jenis stimulan. Contoh kita ambil caffeine. Caffeine adalah minor stimulant drug. Iaitu dadah jenis perangsang yang kita rasa kita dibenarkan lah, contoh caffeine. Tapi dia ambil banyak, contoh dia minum air kopi lah. Dia ambil air kopi, ini kita yang kita senang dapat. Kita minum kopi, itu dia berjaga. Berjaga, dia tengok nanti 2-3 hari dia akan penat, badan dia akan penat. Sangat penat. So secara normal tu dia sudah lari. Secara normal manusia biasa tu dia sudah lari dan kemudian dia akan dapat efek. So efek dia tiba-tiba dia kena memandu lah kan. So bila dia memandu, dia tak boleh nak fokus dan akhirnya berlaku kemalangan. Maksudnya berlaku kecelakaan. So apabila dia menggunakan bahan itu, memberi kesan kecelakaan kepada dia, itulah yang dipanggil abuse. Itulah yang dikata abuse, iaitu penyalahgunaan bahan. Sebab dia tahu bahan itu menyebabkan dia boleh terjaga. Jadi dia tidak secara normal, cycle biological normal dia tidak macam tu. Jadi itulah yang dikatakan abuse. Itu penyalahgunaan bahan. Okey, Putri boleh Putri Okay, jelas doktor. Terima kasih. Okey, sama. Cikgu nak tanya adakah sekejap cikgu baca soalan dulu Okey, cikgu nak tanya adakah minum ketum yang tidak bercampur apa-apa bahan boleh menyebabkan tagihan? Saya ada lihat setengah masyarakat ada ambil ketum tapi bila dia cakap bahaya, dia orang cakap tak bahaya kerana tak campur apa bahan bahaya. Bahaya ke betul? Baik Pada asasnya daun ketum ni kalau kita tengok dia tidak masuk dalam akta dadah berbahaya, tetapi dia masuk dalam akta racun sebab mula-mula orang ambil dadah ni air ketum ni dia untuk dapat tenaga. Dia untuk tenaga. Biasanya air ketum ni dibagi kepada orang yang lepas bersalin sebab nak bagi tenaga. Tetapi air ketum ni bila dibuat dalam ujian-ujian kimia, dia melihat dia ada alkaloid. Alkaloid ini adalah satu bahan yang dia boleh bertindak aktif dengan dadah lain. Dia boleh bertindak aktif dengan dadah lain. Jadi untuk mengelak benda ini terjadi, jadi Malaysia mengambil langkah pencegahan mengharamkan pengambilan daun ketum. Lagi satu, daun ketum ni dia memang tidak ketagih, tetapi disebabkan positive reinforcement tadi tu. Maksud positive reinforcement ni maksudnya kita tahu kalau kita lemah kita ambil daun ketum. Jadi lemah kita ambil daun ketum. Jadi benda itu buat kita kebergantungan terhadap bahan itu. Jadi dekat situ kita dah panggil substance dependence. Pergantungan bahan. Jadi pergantungan bahan ini menyebabkan kita boleh ambil bahan itu berterusan dan menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh nak perform dengan baik tanpa bahan tadi itu sebab kita sudah dependent dengan bahan itu. Itu yang bahaya. Dan yang bahayanya apabila kita sudah dependent dengan bahan itu, bergantung dengan bahan tadi, ada setengah masyarakat yang jual air ketum itu dengan mencampurkan dengan bahan-bahan tertentu yang menyebabkan dia ketagihan. Sebab terdapat dalam air ketum itu sendiri ada alkaloid yang menyebabkan bahan yang dalam daun ketum itu dia boleh berkatakan dia boleh aktif dengan dadah. Jadi kadang-kadang ada orang campur dengan kadang-kadang dengan ganja, campur menyebabkan dia ketagihan. Jadi untuk elakkan seseorang itu manipulasi ataupun manipulate daun ketum tu, jadi daun ketum itu diharamkan Okey. Baik, silakan tadi ada soalan tadi. Okey, cikgu saya nak tanya. Macam cikgu cakap tadi pasal bad habit, macam seseorang tu macam contoh cikgu cakap tadi dia hisap rokok lepas makan ke, dia minum air ketum sampai ketagih ke, and then saya nak tahu macam contoh kalau orang tu mengalami tu, adakah orang tu sendiri yang boleh ubah habit tu ataupun kita ada cara untuk ubah habit dia tu? Okey. Dia kita nak ubah ni pertama dia perlu ada kesedaran dia perlu ada kesedaran. Nanti kita akan masuk model dia panggil Theo Tasker model manusia ada lima tahap untuk berubah. So tahap pertama kalau dia ada bad habit tu, nak ubah pertama dia ada kesedaran bahawa tabiat dia tu akan menyebabkan memberi kesan buruk pada dia. Tapi kalau dia tidak ada kesedaran untuk nak ubah benda tu, susah untuk kita ubah. Jadi kita boleh bantu dia. Kita boleh bantu dia dengan ilmu yang kita ada. Tapi the first thing first,
stage yang pertama, dia nak dibantu. Kalau dia tak nak dibantu, susah untuk kita bantu dia. Dan pada fasa pertama, kenapa dia tak nak dibantu? Sebab biasanya bila dia ambil, contoh dia isap rokok, sebab dia bagi satu positive reinforcement pada dia. Dia rasa benda tu okey. I'm okay ambil rokok, saya tak ada apa-apa. Itu jangka masa pendek, tapi dia tak boleh ada jangka masa panjang. Tapi biasanya manusia pada peringkat awal ni, dia rasa tak bahaya. Tapi bila dah sampai waktu ketagihan, dia tak boleh nak fokus dan dia baru perlukan orang untuk membantu dia, kita boleh bantu dia. Tapi kita boleh bantu dia bagi jalan-jalan, tetapi dia agak sukar sebab dia sudah masuk fasa ketagihan. Tapi nak kata boleh atau tidak untuk bantu dia, boleh. Kita boleh bantu dia dan paling penting adalah kesediaan individu itu sendiri. Sama ada dia nak tak dibimbing atau tidak. Okey. Cikgu, genetik tu memang confirm mempengaruhi seseorang itu terlibat dalam penyalahgunaan bahan ke, saya risau. Okey. Genetik itu adalah salah satu faktor yang kita tidak boleh nafikan dia mempengaruhi seseorang itu terlibat dengan dadah. Jadi Kak Pelajar, bila kita tahu kan, kita ada genetik, contohnya bapa kita merokok. Contoh kita ni lelaki, kita tahu bapa kita merokok. Bila kita tahu bapa kita merokok, kita tahu kita adalah golongan yang mudah terdedah. Kita terdedah dengan merokok. Kita akan mudah lebih cenderung untuk merokok. Jadi, bila kita faham benda tu, kita akan lebih berjaga-jaga. Jadi, bila kita tahu itu kelemahan kita, so dalam genetik disease teori ini, ada teori-teori yang lain mengatakan bila kita tahu itu kelemahan kita jangan pergi dengan situ. If you don't want get to the shoot, don't go there. Maksudnya kita jangan mendedahkan diri kita. Don't expose yourself to the shooting is. Maksudnya kalau kita tahu itu kelemahan kita, itu trigger kita. So genetik adalah salah satu yang menyebabkan kita mudah terdedah dengan sesuatu gejala itu. Jadi kita dah tahu, katakan kita ni ayah kita merokok. Kita tahu kita akan juga mudah merokok. Jadi bila kita dah tahu, kita ambil langkah berjaga-jaga. Itu pentingnya kita kena tahu. Dengan ilmu itu, dengan pengetahuan yang kita ada, jadi kita boleh ambil langkah berjaga-jaga. Okey? Maksudnya tak adalah kalau genetik, kita pun ambil. Sebab apa genetik? Disalahkan bapa kita. Tidak sebab itu bukan untuk penagihan ini kita tengok bukan salah satu faktor. Banyak lagi faktor yang menyebabkan seseorang itu terlibat dengan dadah. Tapi bila kita faham genetik itu satu faktor, kita akan ambil langkah berjaga-jaga. Kita ambil lagi berjaga-jaga. Okey, itu dia punya maksud. Okey, cikgu. Adakah jika kita sakit and then kita bergantung kepada ubat, adakah itu juga merupakan substance abuse? Itu bukan substance abuse. Itu kita panggil drug use. Kalau katakan ubat itu diberikan oleh doktor, preskripsi doktor katakan awak demam, awak ambil ubat ni 3 kali makan, itu tidak dipanggil sebagai substance abuse. Substance abuse ni apabila kita menggunakan satu bahan itu yang memberi kesan bahaya pada kita dan kita bergantung pada dia. Tapi kalau kita makan ubat yang diberi oleh doktor, itu tidak dikatakan abuse, itu dipanggil use. Tetapi misuse ni adalah kita pakai ubat tu secara berlebihan. Contohnya doktor kata 2 dos, 2 biji sehari, tapi kita ambil mungkin 10 biji dalam satu masa. Itu dipanggil drug misuse. Okey. Dan lebih baik kita kalau ada teknik-teknik yang baik untuk kita menghadapi gejala-gejala macam kebimbangan, kita kalau boleh elakkanlah kita mengambil dadah. Sebab mereka yang selalu bimbang, overthinking, biasa doktor akan beri ubat anti-depression ataupun yang dikenali sebagai Xanax. Xanax ni ubat anti-depression, dia adalah seni dadah bentuk dadah jenis penenang. Okey, silakan. Ada lagi soalan? Cikgu, saya nak tanya berkaitan dengan pembentangan. Okey, yang tadi cikgu baru bagi tajuk tu mengikut grup. Okey, presentation tu akan berlaku pada minggu hadapan, hari Rabu ataupun hari Khamis. Okey, yang pembentangan ni cikgu akan maklumkan, tetapi awak bersedia saja. Bersedia saja. Tapi bukan minggu depan cikgu akan bagi tahu, tapi awak bersedia je. Okey, Fatih Aminah kumpulan berapa? Cikgu. Okey, tadi awak bersedia sajalah. Okey, awak bersedia dulu, tapi dia tidak akan berlaku minggu depan lah. Minggu depan kita ada lagi subjek neurobiologi. Cikgu akan ceritakan bagaimana peranan otak ni, tapi lebih kepada minggu lagi satu. Dan cikgu akan maklumkan lah, tapi biasa kita akan ambil 2 hari lah. Kita akan ambil dalam 1 minggu tu, kita akan ambil hari Rabu dan Khamis. Kita akan ambil hari Ahad dan juga Rabu. Kita akan ambil minggu tu adalah pembentangan saja.
Okey, seterusnya ada soalan lagi? Okey, cikgu last. Okey, untuk pembentangan ni, okey, daripada segi kreativiti kita tak kisahlah kita nak menggunakan medium PowerPoint ke, guna Platoon ke, maksudnya semua individu ataupun ahli kumpulan tu perlu presentation, maksudnya perlu mengeluarkan suara ke ataupun tak kisah? Awak rasa mana yang lebih mudah lah, tetapi ia adalah markah kumpulan lah. Kalau kata seorang saja boleh, tak ada masalah. Tidak wajib daripada semua nak membentang. Tapi kerja mesti maksudnya kerja kumpulan lah. Cuma pembentangan tu terpulang kepada kamu dalam 5-10 minit, jangan lebih lah. Tapi kalau ramai pembentangan akan menyebabkan masa tu akan drag. Jadi kalau kamu rasa itu yang terbaik, yang penting adalah maklumat tu sampai. Maklumat tu sampai. Okey. Okey, Atikah, cikgu ada recommendation buku tak untuk supplement reading? Okey, nanti cikgu akan cuba upload e-book Okay, nanti cikgu akan upload e-book, dah ada bahasa Inggeris lah Dalam bahasa Melayu ada tapi tak banyak. Okay. Jadi istilah siapa bercakap dia lebih makan tidak Ni kira tidak. Yang penting maklumat tu sampai dan kreatif lah. Ingat bila kita nak masuk fasa universiti ni, kreativiti kritis tu sangat penting. Okey? Okey, so kalau tak ada apa-apa, ada lagi 2 minit, cikgu buka lagi. Kalau ada soalan silakan berkaitan dengan subjek kita. Okey pelajar, kalau tak ada, cikgu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kita tunda kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as.